Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dan juga selamat datang diucapkan kepada semua peserta yang meluangkan masa pada hari ini untuk sama-sama mendengar satu topik yang sangat menarik, iaitu berkaitan dengan obesiti dan juga wanita, di mana webinar ini adalah webinar yang webinar kesihatan yang merupakan siri pertama bagi tahun 2023, dan webinar ini sebenarnya adalah anjuran bersama Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim dan juga Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia. Dan selain daripada itu, diucapkan terima kasih juga kepada penceramah jemputan, orang yang cukup hebat, iaitu Prof. Dr. Nolaila binti Mustafa yang merupakan pakar perunding kanan endokrinologi Fakulti Perubatan UKM, dan juga disebabkan oleh kepakaran yang dimilikinya, beliau turut dilantik sebagai fellow utama bersekutu Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim. Dan selamat datang Prof, dan terima kasih di atas kesudian Prof untuk berkongsikan topik yang cukup menarik dan sinonim dengan isu wanita pada masa kini. Lebih-lebih lagi, kita semua baru sahaja melalui fasa PKP yang mana sedikit sebanyak menjadi penyumbang kepada masalah kenaikan berat badan, khususnya golongan wanita. Dan topik wanita dan obesiti ini menjadi tarikan untuk penonton di luar sana, sebab wanita dan penampilan diri memang satu perkara yang tidak asing lagi. Maksudnya wanita mempunyai satu keinginan untuk tampil cantik dan sihat, untuk meningkatkan keyakinan diri dan sebagainya. Tetapi untuk cantik dan sihat itu perlu kepada pengorbanan dari segi lifestyle kita, dan juga dari segi apa gaya pemakanan yang perlu kita ambil supaya tidak berlaku kenaikan berat badan ataupun obesiti, dan akhirnya menyumbang kepada berlakunya pelbagai masalah-masalah lain dalam kalangan wanita. Dan untuk webinar pada kali ini adalah khusus untuk wanita yang berkaitan dengan obesiti, di mana pakar speaker jemputan ini adalah, kalau saya lihat dari segi latar belakang ataupun kepakaran yang dimilikinya adalah sangat-sangat sesuai untuk mengupas berkenaan topik pada hari ini, di mana kalau dilihat dia adalah daripada sedikit latar belakang Prof speaker jemputan ni adalah beliau bernama Prof Dr. Nolaila binti Mustafa yang merupakan lulusan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana mendapat ijazah dalam bidang perubatan pada tahun 1995, dan kemudian beliau dianugerahkan dalam sarjana perubatan dalaman pada tahun 2022 daripada UKM. Dan kalau lihat di sini maksudnya macam alumni UKM lah. Dan selepas itu beliau telah menjalani latihan endokrinologi sehingga tahun 2024. Dan kemudian dilihat dari segi kepakarannya adalah dalam bidang diabetes, dan berjaya dinobatkan sebagai doktor perubatan, di mana penyelidikannya lebih kepada insulin resistant, dan kita boleh lihat nanti macam mana insulin resistant itu berlaku, dan fungsi sel beta di unit penyelidikan diabetes dekat Cardiff University. Dan seterusnya beliau pulang untuk menyertai unit endokrinologi dalam Jabatan Perubatan sebagai pensyarah, dan 3 tahun kemudiannya beliau dianugerahkan dengan gelar pensyarah kehormat oleh Cardiff University dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Dan impian beliau adalah untuk mendidik orang ramai mengenai pengurusan diabetes dan berkhidmat sebagai penasihat bagi khusus pendidikan perawatan diabetes SCTM sejak tahun 2007. Dan beliau juga telah dianugerahkan beberapa geran penyelidikan dan telah bekerjasama dengan pelbagai universiti. Dan hasil sumbangannya dalam penyelidikan adalah lebih memberi tumpuan kepada diabetes, obesiti, sindrom metabolik dan perubatan reproduktif. Dan beliau kini berkhidmat sebagai profesor perubatan dan konsultan endokrinologi di Hospital Chancellor Tuan Tuan Muhyiddin Pusat Perubatan UKM Kuala Lumpur. Dan kalau dilihat dari segi latar belakang yang saya bacakan tadi itu sebenarnya banyak lagi, bukan dari segi pencapaian Prof, tapi terbaca apa yang menarik minat kita, menunjukkan bahawa beliau adalah orang yang sangat sesuai untuk mengupas berkaitan dengan obesiti dan wanita. Dan saya lihat daripada tajuk obesiti dan wanita selepas edarkan poster-poster berkaitan dengan topik tersebut, saya lihat ramai yang berminat dengan tajuk yang bakal Prof kupas nanti. Dan
Melihat pada keterujaan tersebut, saya mengharapkan agar untuk melancarkan lagi program pada hari ini supaya saya pun dalam bentuk silent mode dan juga di untuk yang platform Zoom masing-masing tu berada dalam mode unmute. dan kita akan memberi peluang untuk mengemukakan pertanyaan nanti di akhir webinar ini akan berlangsung selama 1 jam. So di akhir nanti akan diberi peluang untuk mengemukakan pertanyaan, dan saya lihat dekat sini ada boleh dilihat di segi live Facebook dan juga di platform Zoom. So para penonton di luar sana boleh menulis apa sahaja persoalan untuk ditanyakan kepada Prof. Nurlaila untuk dijawab dan dikongsikan berkaitan dengan segala kemusykilan yang rasa perlu untuk ditanya. Dan saya tidak mahu membuang masa terlalu banyak untuk bercakap berkaitan dengan topik tersebut dan topik yang akan dikongsikan nanti. Sebab saya sendiri pun agak teruja dengan tajuk obesiti dan wanita, di mana saya sendiri pun kalau dilihat dari segi macam nak menjaga penurunan berat badan tu sendiri pun mempunyai kesukaran yang tentu mungkin sebab lifestyle ke ataupun kurang pengetahuan ke dan sebagainya. Saya rasa penonton di luar sana pun, kalau saya lihat dekat sini ada 300 orang, dan bila saya tengok ada juga di kalangan lelaki dan itu satu benda yang menunjukkan bahawa topik yang bakal dikongsikan nanti adalah satu topik yang menarik minat bukan sahaja di golongan wanita tetapi golongan lelaki juga, yang mungkin boleh untuk membantu para isteri, para ahli keluarga dan sebagainya lah, untuk sama-sama menjaga kesihatan, menjaga berat badan dan sebagainya supaya tidak berlaku isu obesiti yang akhirnya memberi kesan kepada kehidupan penyakit dan sebagainya lah. So untuk tidak membuang masa, saya menjemput Profesor Dr. Nurlaila binti Mustafa untuk meneruskan perkongsian berkaitan dengan obesiti dan wanita. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Elmi di atas introduction tadi. Jadi saya rasa tak perlu tunggu lebih lama. So topik hari ini kita buat santai-santai aja. Saya tak akan bagi banyak scientific data-data saintifik, lebih pada kita berbual dan ramah mesra lah, santai orang kata. So tajuk hari ini obesiti dan wanita. Jadi kita teruskan pada slide yang pertama. Okey. Kita nak pergi kerja, lepas mandi, gosok gigi, dalam bilik air pun ada cermin. So, bila tengok cermin ni, kalau kita pergi beli baju lah kat kedai, selalu kita nampak lawa kan, try baju apa pun nampak cantik je. So, mesti ada magic mirror atau cermin ajaib dekat kedai-kedai baju tu semua nampak cantik, semua nak beli. So, kalau jadi perempuan lelaki sekarang pun selalu tengok cermin. Kita tengok cermin dan masa itulah kita tengok diri kita, adakah berat badan kita sesuai dengan ketinggian kita, adakah kita terlebih atau terkurang ataupun banyak lebih dan sebagainya. So ini slide pertama saya untuk bagi keterujaan pada para pendengar semua. So kalau kita tengok di sini, yang keduanya, apa yang saya nak katakan, obesiti adalah satu penyakit. Dulu-dulu kita rasa obesiti atau orang yang mempunyai masalah berat badan adalah satu masalah dia sendiri. Tetapi almost seluruh dunia sekarang, association ataupun persatuan yang berkait dengan kesihatan telah memperakukan bahawa obesiti itu satu penyakit. Jadi kalau kita tengok di sini, tahun 1948 obesiti itu telah dimasukkan dalam ICD-6, maknanya dalam International Classification of Disease. Cuma kita tak war-warkan bahawa obesiti itu satu penyakit, bukan macam sakit jantung, sakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Cuma dia bergerak sehingga pada tahun 1997 WHO recognize obesity as a chronic disease. Dia dah start menganggap ataupun memperakukan obesity itu satu chronic disease, dan negara pertama yang masukkan obesity sebagai satu penyakit, maknanya insurans akan cover adalah negara Portugal, dan seterusnya 2019 Italy. 2021 European Commission telah juga
memperlakukan obesiti sebagai satu penyakit. Dan Malaysia kita telah bergerak ke arah itu dan kita akan lancarkan CPG guideline untuk merawat obesiti ataupun merawat berat badan dalam 2-3 bulan lagi dalam proses yang akhir. Jadi bila kita anggap obesiti satu penyakit, jadi kita dah kerajaan ataupun kementerian menganggap dia satu penyakit, jadi dia punya support ataupun sokongan untuk rawatan obesiti adalah lebih lagi, diharapkan begitu. Dan kenapa kita kata obesiti satu penyakit? Kerana dia berkait dengan banyak masalah kesihatan. So kalau kita tengok di sini, masalah yang utama adalah masalah metabolik. Metabolik seperti contohnya masalah kesihatan lelah ataupun asma. Orang yang ada asma akan lebih teruk lagi kerana lemak akan berkumpul di bahagian perut dan dia akan menekan kepada paru-paru. Jadi paru-paru tak boleh nak expand ataupun lebih expand lagi besar dan rasa lelah tu ada. MAFLD ataupun Metabolic Associated Fatty Liver Disease akan menyebabkan masalah kepada hati. Juga seseorang yang ada masalah obesiti akan ada masalah batu hempedu. Untuk wanita masalah kesuburan atau infertility. Masalah metabolik yang lain, peningkatan risiko stroke atau angin ahmar, kolesterol, darah tinggi, penyakit jantung koronari, kegagalan jantung atau heart failure, dan embolisme pulmonari atau darah beku di dalam salur darah yang pergi ke paru-paru ataupun pulmonary embolism. Dan yang paling ketara adalah diabetes atau dan juga pradiabetes, maknanya sebelum dapat diabetes. Walaupun research saya bermula dengan diabetes, tetapi kita bila kita cakap pasal diabetes, kita tak boleh lari daripada obesiti, ya. Kerana obesiti tu akan menjurus kepada diabetes. Orang yang ada masalah obesiti selalunya kelamaan akan mendapat diabetes. Dan juga trombosis, jadi penyumbatan salur darah bahagian kaki, masalah gout. Dan kanser juga berkait rapat dengan obesiti, tak kira lelaki atau wanita. Kalau wanita breast cancer ataupun kanser payudara, kanser kolon, endometrium atau kanser rahim, ovarian cancer. Of course untuk lelaki kita ada prostate cancer, pancreatic cancer. Dan masalah lain, masalah mekanikal. Masalah mekanikal yang dia menyebabkan fungsi fizikal tu terganggu. Incontinence maknanya susah nak kawal masalah kencing. Arthrosis, masalah pada sakit lutut. Apnea tidur ataupun sleep apnea, bila tidur tu berdengkur kuat sangat. Bila berdengkur kuat, lepas tu tiba-tiba dia berhenti bernafas. Ini kerap terjadi pada orang yang mempunyai masalah obesiti. Sakit belakang juga adalah satu masalah yang biasa pesakit yang ada masalah obesiti hadapi. Dan masalah mental seperti depresi ataupun depression dan juga bimbang ataupun anxious. Jadi ini semua berkait dengan obesiti atau peningkatan berat badan. Jadi kalau kita tengok di sini juga fungsi apa yang menyebabkan seseorang tu ada masalah obesiti. Dia ada fungsi genetik, persekitaran dan juga ciri-ciri individu itu sendiri akan menjurus kepada masalah obesiti. Kalau tengok di sini, genetik, of course kita tak ada, dia sebenarnya tak adalah fat gene, tapi dia ada gene-gene lain yang berkait dengan obesiti. Ini lebih pada saintifik, saya tak akan pergi dengan lebih lanjut di situ. Masalah kesihatan yang katalah seseorang tu ada masalah kesakitan kronik, sakit lutut, dia start dengan sakit lutut, mungkin jatuh basikal ke ataupun accident. Jadi dia tak boleh nak buat exercise, tak boleh nak bergerak. Lepas tu duduk makan, orang hantar makanan. Jadi benda tu berpusing
pusing-pusing, makan lebih, kurang bergerak. Jadi menyebabkan masalah obesiti. Masalah endokrin ataupun masalah hormon yang lain seperti hypothyroid menyebabkan metabolisme badan menjadi perlahan. Dan juga masalah Cushing syndrome, maknanya ada ketumbuhan dalam badan yang menghasilkan kortisol secara berlebihan dan juga boleh menjurus kepada masalah berat badan atau obesiti. Penyakit kardiovaskular itu sendiri, mungkin seseorang tu dia start badan dia tak gemuk sangat, tapi disebabkan masalah jantung, jadi doktor kata okey, tak boleh buat exercise yang teruk-teruk sangat, kena banyak berehat, dan benda ni jadi macam satu putaran. Dah lah ada masalah jantung, lepas tu tak boleh buat exercise, lepas tu mungkin makan pun kurang jaga sikit, dan dia akan menyebabkan kepada seseorang tu mendapat ataupun menjadi obes. Of course, apnea tidur macam saya cakap tadi. Intoksikasi, ketagihan alkohol, kita tahu dia akan menjurus kepada obesiti. Now, pesakit yang berhenti merokok juga dia ramai yang komplain, saya naik berat badan doktor sebab saya berhenti merokok. Okey, bila dia berhenti merokok, dia ganti dia punya ketagihan merokok. Selalunya dia isap rokok, sekarang ni dia makan gula-gula. Okey, kalau dulu dia driving, dia isap rokok nak hilangkan ngantuk, sekarang makan gula-gula. So benda ni kena kurangkanlah, mungkin buat benda lain selain daripada ambil makanan yang manis ataupun bila rasa ngantuk pergi minum teh tarik ataupun Nescafe tarik dan sebagainya. Gaya hidup yang ni paling ketara terutama di Malaysia, makanan tidak sihat. Okey, makanan tidak sihat menjurus kepada seseorang ini atas yang saya kata ciri-ciri individu. Tak semua orang pilih makanan tidak sihat. Kurang aktiviti fizikal, kurang tidur. Bila kurang tidur, hormon kortisol juga akan naik dan menyebabkan seseorang itu lebih menjurus kepada obesiti. Bila kurang tidur juga, bila tak tidur kan, apa dia nak buat? Tengok TV dan makan contohnya. Kerja shift, nak tahan mata ngantuk jadi makan. Tekanan mental, kadang-kadang tekanan mental, benda ni macam macam satu putaran ataupun vicious cycle. Kalau seseorang tu dia rasa dia ada masalah berat badan, lepas tu dia rasa didiskriminasikan oleh kawan-kawan dan dia ambil jalan mudah, dia duduk seorang-seorang, dia makan lagi. So benda ni akan berputar secara tidak sihat. Sesetengah orang dia ada masalah berat badan dan disebabkan diskriminasi yang dikenakan kepada dia, mungkin dia berazam untuk untuk berubah, dan itu sebab saya kata ini lebih kepada ciri-ciri individu, sebab semua orang akan menghadapi masalah ni, mungkin bukan intoksikasi bab gaya hidup, tapi bagaimana kita untuk cara kita untuk menghadapinya. Okey, gangguan mood dan kebimbangan, lebih pada kita rasa risau, depres, kita pergi cari coklat contohnya. Dan ubat-ubatan. Jadi penting kalau anda tuan-tuan puan-puan jumpa doktor, kena tahu apakah kandungan ubat. Steroid menyebabkan berat badan naik, ubat rawatan untuk masalah psikiatri juga banyak menyebabkan masalah berat badan. Ubat antidepresi juga menyebabkan kenaikan berat badan. Ubat darah tinggi seperti beta blocker boleh menjurus kepada peningkatan berat badan juga. Okey. Dan macam mana kita nak ukur obesiti? Okey. So kalau tengok ni ada tali tape and then ada BMI. Dia ada banyak cara nak tengok obesiti. Kita tak stick pada satu sahaja. So satu cara adalah ukur BMI ataupun indeks jisim tubuh atau body BMI. So kalau BMI kita guna tinggi dan ketinggian kita dan juga berat badan. Yang kedua ukur lilit pinggang, ukur dekat aras pusat tu. Ini guna tali tape. Okay, di klinik saya ada BMI, ada juga tali tape dan juga saya juga mengukur peratus lemak badan di klinik obesiti ya.
Okay, kalau tengok BMI ataupun indeks jisim tubuh, macam mana kita nak cakap seseorang tu normal atau tak normal, kita guna klasifikasi yang baru untuk Asian population sebab rangka kita kecil berbanding dengan Caucasian atau Mat Salleh. Kalau Mat Salleh kita guna dia punya paras normal dia 25. Untuk Malaysia, Singapura dan negara-negara Jepun semua ni kita guna 23. So the association ataupun persatuan obesity dah bersetuju untuk ASEAN atau Asian population paras BMI yang berlebihan adalah lebih pada 23. Jadi hari ni balik rumah kena tukar, switch dekat kepala bukan lagi 25 ya, 23. Ingat rangka kita kecil. Kecuali kalau ada keturunan daripada sebelah barat lah. Okey, so normal ini risiko kesihatan sama ada untuk mendapat diabetes, darah tinggi ataupun penyakit kardiovaskular. So bila BMI tu meningkat, of course risiko untuk mendapat kencing manis, darah tinggi, penyakit-penyakit lain akan jadi semakin tinggi dan tinggi dan tinggi. Tapi BMI ni kita kena berhati-hati kerana kalau kita timbang, otot kita sebenarnya lebih berat daripada lemak. Jadi kalau orang yang berotot, kalau buat exercise tu mungkin BMI dia tinggi tapi sebenarnya dia tak gemuk. Okay, so itu sebab kita juga melihat kepada waist circumference ataupun ukur lilit pinggang. Kerana ukur lilit pinggang ni berkait rapat dengan insulin resistance. Okey, dan insulin resistance ataupun kerintangan insulin berkait rapat dengan jumlah lemak yang ada dalam perut kita. Bukan dekat bahagian kulit ya, dekat bahagian dalam, dekat keliling kita punya hati, keliling kita punya organ-organ dalaman. Itu lemak di dalam bahagian perut tu yang lebih bahaya, yang akan menjurus kepada kencing manis dan juga penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung. Jadi kalau untuk wanita, so balik nanti beli satu tali tape, harga dia murah je. Saya selalu dapat free daripada company. So kalau kita kena pastikan tak lebih pada 80 cm. Kalau dah lebih tu maknanya kita dah buncit, dah gemuk lah tu. Okay? Untuk lelaki dia tinggi sikit, 90 cm. So untuk wanita pastikan macam ni. Okay? Saya rasa ada pendengar lelaki juga. Lelaki kena pastikan isteri anda, okay, anak-anak perempuan anda semua maintain macam ni lah kalau boleh. Tapi lelaki pun kena maintain kurang pada 90. Kalau nak suruh wanita di dalam hidup anda macam ni, anda pun kena macam ni juga. Jadi sama-sama kita bagi sokongan. Lelaki kena bagi sokongan pada kaum wanita. Jadi bagus juga lelaki kalau mendengar webinar ni. Dan untuk mengukur kandungan lemak dalam badan, tak semua center ada. Kita panggil BIA machine, okay? Body fat analysis ni kita gunakan di klinik obesity. Dia akan tengok berapa fat dalam perut, berapa fat untuk keseluruhan badan. Jadi kalau orang tu nampak macam gemuk tapi sebenarnya mungkin dia tak banyak fat, dia lebih banyak muscle. Okey, jumlah lemak badan berbeza untuk wanita dan lelaki. Jadi kalau saya letak untuk wanita ni warna pink, okey. Jadi untuk lelaki warna biru. So kita concentrate dekat wanita. Kalau umur kurang pada 34 tahun, peratus lemak yang disarankan antara 20 hingga 35%. So kalau kurang pada 20 tu macam kurus sangatlah, tak ada cushion kan. Kalau umur dah meningkat, then peratus lemak tu kita allow atau kita boleh kata okey lah bagi can lebih sikit macam tu. So kalau berat berlebihan atau overweight, bila dah 36% tu lebih daripada yang 35, of course dah lebih lah berat berlebihan. So kita tengok peratus lemak dia. Kalau obese atau obesity dah lebih daripada yang overweight. So boleh tuan-tuan perempuan boleh tengok di sini ya. Lagi banyak lemak tu lagi obes lah, dan obes kita ada kategori 1, 2 dan 3. Dan sama juga untuk lelaki.
So basically, sekejap ya, ada banyak sangat. Okay. So kalau tengok di sini, okey, ni sel-sel lemak. So saya nak cerita di sini, sel lemak ni dia akan membesar ya bila kita bertambah berat badan. Katalah orang tu dia kurus, lepas tu dia makan tanpa kawal, tanpa mengawal pemakanan dan juga tak buat exercise, sel lemak dia akan membesar. Katalah dia start ada 6 contohnya, 6 sel lemak. Bila membesar sampai satu peringkat, dia akan berpecah jadi 2. Jadi daripada 4 dia jadi 8. Okey, dia tak ada besar-besar-besar, dia jadi 8. Bila 8 tu, bila makan tak jaga, tak buat exercise, 8 tu dia akan pecah lagi jadi 16. So dia akan besar-besar lagi. Jadi itu sebabnya bila berat badan dah mula naik, kita kena cepat-cepat kawal dan buat exercise untuk kurangkan, untuk kecutkan sel lemak ni supaya berat badan tak bertambah. Sebab bila dia besar, dia bukan setakat besar, dia akan pecah jadi 2, dia beranak. Bila dah beranak, tu yang orang bila dah makin gemuk atau dah peringkat obesity, dia susah sangat nak kurangkan berat badan. Bukan tak boleh kurangkan berat badan, boleh, tapi dah menjadi satu masalah. Memang susah, ambil masa ya. So kalau tengok secara simpelnya, lebih pada 20%, lebih pada peratus lemak lebih daripada yang sepatutnya, 20% pada lelaki, lebih pada 30% pada wanita, dan kita panggil dia dah lebih berat badan ataupun overweight. So kalau tengok masalah obesity, tadi Dr. Elmi ada cakap pasal MCO yang baru habis ni. Memang rata-rata kebanyakan pesakit saya dia put on weight. Semuanya menyalahkan MCO. Actually saya pun naik berat badan sikit, 2-3 kilo. Sebab apa? Walaupun masih pergi kerja, masih pergi hospital, tapi banyak sangat online meeting. Online meeting duduk depan komputer tak berak sampai 4-5 jam. You know, saya selalu komplain sakit punggung saya. Saya tak suka meeting lama-lama. Selalunya saya akan jadi restless. Dan you know, dekan yang lepas selalu cakap, Laila dah restless tu. Setengah jam je saya dah restless, saya tak boleh duduk lama-lama. So masalah obesity kita dapati semakin meruncing sebab MCO, tak boleh bergerak, tak boleh pergi park untuk buat exercise. Ramai pesakit komplain. Tapi yang bestnya, pesakit diabetes saya, dia punya kontrol bagus. The first MCO, dia punya kontrol bagus. And nak tahu kenapa? Kerana dia kata, sebab dia masak sendiri kat rumah. Masa tu kedai semua tutup. Ya? Kita nak makan semua susah. Tapi bila MCO yang kedua, dah ada Grab, dah ada Food Panda. So semua walaupun dia MCO, dia punya kencing manis dah start tak kontrol, sebab semua dah pandai order. Semua order Food Panda, dia order makanan yang memang gambar nampak cantik tapi tak sihat. Jadi kalau kita tengok pada Malaysian punya data, 2019 National Health Morbidity Survey, setiap 4 tahun kita adakan survey ni dalam lebih pada 100,000 populasi di Malaysia. Kalau kita tengok di sini, obesity atau masalah berat badan ni lebih pada wanita. Okey, dan semakin usia meningkat, lebih usia menopause ni semakin ketara dia punya masalah obesity ya. Dan rata-rata di data yang kita tengok di seluruh dunia, untuk setiap lelaki obes terdapat 2 wanita yang obes. Dan ini berbeza sebenarnya daripada negara ke negara kerana dia berkait rapat dengan sosioekonomi dan juga budaya. Sosioekonomi dia dapati kalau negara maju contohnya lelaki lagi gemuk, wanita kurang gemuk. Mungkin kerana wanita bekerja and dia jadi corporate figure and so on, jadi dia jaga keterampilan dia. Mungkin kita tak tahu, tapi data yang ada, yang terbaru juga, ada juga negara maju wanita lebih gemuk daripada lelaki. Dan bila kita cakap tentang budaya, setengah culture atau budaya tu, dia wanita, dia kata wanita kalau wanita gemuk lagi cantik, macam tu. So dia tengoklah macam mana society tu sendiri yang menempatkan ataupun meletakkan wanita gemuk cantik ataupun tak gemuk cantik. So dia ada kaitan rapat juga di situ. Okey, kalau cakap dengan wanita, kita tak boleh lari daripada reproductive system atau sistem reproduktif.
Dia berkait dengan, kalau obesity dia ada dia berkait dengan kadar disfungsi seksual yang tinggi ataupun high rate of sexual dysfunction. Okey, dia ada juga berkait dengan masalah kemurungan. Bila seseorang wanita ada masalah kemurungan, of course sexual dysfunction atau fungsi disfungsi seksual akan juga lebih ketara. Macam saya sebut tadi, risiko mendapat kanser, endometrium, uterus dan payudara, dan juga di kalangan wanita mengandung, bila wanita itu obes atau mempunyai masalah berat badan dan hamil, terdapat peningkatan kematian bayi dalam kandungan. Ini bila kita compare dengan ataupun bandingkan dengan wanita yang berat badan normal. Walaupun pada masa yang sama, bila kita cek wanita yang ada masalah berat badan ni, dia tak ada kencing manis, tetapi kajian telah menunjukkan bahawa jika wanita tu gemuk ataupun mempunyai masalah berat badan yang ketara dan mengandung, terdapat peningkatan kematian bayi. Peningkatan kematian ibu mengandung juga, masalah pulmonary embolism dan sebagainya, komplikasi semasa melahirkan bayi meningkat, cesarean section diperlukan. Juga peningkatan risiko kecacatan bayi ini berkait dengan mungkin ada masalah diabetes yang tak dikenali di peringkat awal mengandung. Okay, now this one rasanya slide yang agak menarik juga. Mengapa wanita lebih mudah naik berat badan? Ini dia ada 5 sebab penting. 1, kehamilan, genetik, emosi, pemakanan dan aktiviti, dan juga hormon wanita. Dan saya nak cakap pasal kehamilan. Rata-rata kan kalau wanita hamil ni semua orang pamper dia. Okay, kena makan double. You have to eat for 2. Okay, saya ingat masa saya, no Laila, you eat for 2. Cakap, you eat for 2, I baru je 2 minggu. Macam mana pula eat for 2? 2 minggu kita tahu kan baru nak membentuk organogenesis dan pembentukan organ. Janji janganlah nak cakap, oh you eat for 2. You still eat for 1. Okay, tapi of course lah lebih sikit sebab kita nak pastikan kita ada cukup tenaga bila nak meneran, nak lahirkan bayi nanti. So tak bolehlah cakap eat for 2 selama-lama. Yang lepas tu, yang kedua, lepas dah deliver baby ataupun dah lahirkan bayi tu, nak breastfeeding pula. Oh, kena makan banyak, nanti tak ada susu. Okay, so benda ni akan berterus-terusan. Bila dah habis, budak tu dah 6 bulan dah weaning, dah start makan bubur, nestem semua, mak dia masih lagi makan banyak. Itu sebab dia. Okay, sangat ketara. So di obesity clinic saya akan tanya, anak berapa orang? So bila lahirkan anak, selalunya saya akan cakap pada wanita ni semua, okay, bila you dah lahirkan anak, you have to go back to your previous weight. Maknanya kalau sebelum mengandung tu berat 50, bila dah mengandung, kita bagi ada ONG yang dengar di sini, kita kata okay, yang bagus boleh naik 10 hingga 12 kilo. Itu normal weight untuk wanita mengandung. Jangan lebih-lebih. So bila dah lahirkan anak, so masa mengandung maksimum 62 daripada 50 tu, turunkan balik ke 50. Jangan biarkan naik. Sebab kalau tak turunkan, dia mesti akan naik dan naik dan naik. Sebab kita punya metabolisme badan bila makin berusia akan bertambah rendah, ya. Dan bila saya tanya anak nombor berapa, oh anak saya yang keempat, saya berat badan makin naik. Bila tanya anak nombor berapa, berat berapa, dia akan bagilah anak nombor 1 berat 50, nombor 2 berat dah 60, nombor 3 berat dah 70, nombor 4 80. Lepas tu bila datang jumpa saya, anak nombor 4 dah umur 16 tahun, sekarang berat dah 120. Okay, so jadi setiap kali lahirkan anak, wanita kena kurangkan berat badan ke asal. Kalau naik 1-2 kilo tu okey lah. Jangan sampai 5-6 kilo, 10 kilo dan sebagainya. Okey. So kena jaga-jaga di sini. Faktor genetik tu ada. So secara dasarnya kalau ada keturunan, mungkin rangka besar, mak ayah besar sikit, dan risiko untuk kita jadi besar tu ada, tapi itu adalah risiko. Dia sebenarnya tak adalah fat gene tu tak wujud. Okay? Dia mungkin gene berkait dengan metabolisme badan. Jadi bila kita tahu dalam keluarga kita
masing-masing berisiko untuk naik berat badan dengan cepat. Jadi kita kena lebih berhati-hati dari segi pemakanan dan kita kena lebih peka ataupun kena lebih senang untuk membuat aktiviti fizikal supaya berat badan tu tak senang nak naik. Jadi sebenarnya kalau ada faktor genetik menyebabkan kita lebih berwaspada sebenarnya, bukan kita ikut aja ya. Dan juga emosi. Now faktor emosi, kalau kita nak bandingkan lelaki dengan wanita, wanita lebih sensitif, lebih beremosi. Okey, emosi sikit-sikit nak nangis, kalau sikit-sikit sedih. Okey, ada bagusnya. Okey, tapi setengah wanita bila dia rasa sedih, dia rasa depressed, dia mencari jalan dengan cara makan, pergi makan, nak rasa nak meriangkan diri, nak menggembirakan diri. Memang kita dapati kalau makanan-makanan yang manis-manis tu sebenarnya boleh menyebabkan rembesan happy hormone ataupun endorfin. Jadi sebab tu orang kalau rasa sedih dia pergi cari coklat. Makan coklat je rasa sedap, rasa okey, lega sekejap. Lepas tu makan lagi. Jadi kalau kemurungan atau depresi atau rasa susah hati berterusan, jadi berterusanlah hari-hari makan coklat nak bagi senang hati, nak ada hormon endorfin. Tapi sebenarnya kalau kita pergi buat exercise, katalah kita pergi brisk walk atau jogging, treadmill, hormon endorfin juga akan diriliskan atau dirembeskan dan juga akan menyebabkan kita rasa happy. Jadi jangan pergi kepada makanan, kita pergi kepada exercise. Itu satu cara. Okay? Of course, berbanding dengan lelaki, pemakanan dan aktiviti wanita ni kalau nak pergi buat exercise macam-macam nak kena pakai. Matching tak? Baju dengan track suit lah, apalah semua kasut. Lelaki dia bantai aja pergi. Jadi kalau kita tengok ramai yang buat exercise sebenarnya lebih ramai lelaki berbanding dengan wanita. Lelaki dia nak sado, okeylah dia pergi gym semua. Perempuan dia kurang sikit. Tapi perempuan saya selalu cakap boleh buat, sekarang semua ada YouTube lah apa kan. So boleh buat pilates kat rumah, boleh buat yoga kat rumah, boleh buat tabata kat rumah. Pasanglah kuat-kuat, buka speaker. So kita masih boleh buat aktiviti itu. So kurang aktiviti fizikal di kalangan wanita. Nah, pemakanan, wanita sediakan makan sambil-sambil duduk dapur tu rasa ni. So wanita lebih dekat dengan makanan. Okey, walaupun bekerja balik rumah kita dah macam saya cakap dengan staf saya dan pesakit saya balik rumah uniform saya bertukar. Saya adalah housewife dan juga mak di rumah. Jadi saya pun dekat dengan dapur, tapi kita kena pandai kontrol. Mungkin penyediaan makanan di rumah tu kita boleh kontrol. Apa yang kita nak beli, apa yang kita nak simpan dalam pantry ataupun dalam kita punya fridge ataupun peti ais ya. Dan hormon wanita memainkan peranan, okey, itu sebab kita wanita, tapi dia juga memainkan peranan dalam menyebabkan kenaikan berat badan. Estrogen, wanita, lelaki mungkin ada sikit estrogen, wanita banyak estrogen, menyebabkan selulite, selulite dekat peha lah, dekat punggung lah. So itu semua hormon estrogen. Water retention, kalau nak period tu rasalah bloated kat sana sini, okey, itu water retention. Dan juga hormon estrogen menyebabkan kita ada excess atau kelebihan lebih lemak pada punggung, pada breast dan juga pada thigh ataupun peha. Okey, macam mana nak mencegah kenaikan berat badan? Senang aja. Kalau tengok ni, makan ikut masa ditetapkan. Kalau bukan masa makan, jangan makan. Okay? Makan makanan sihat dan seimbang dan juga buat aktiviti fizikal. Ini kalau kita buat benda-benda ni semua, insya-Allah kita akan dapat mencegah kenaikan berat badan. No, masa MCO, saya ada anak umur 12 tahun, ya, budak lelaki. Berapa bulan tak pergi sekolah. Lepas tu bila malam-malam kan dia tak tahu nak buat apa, dia tak penat, asyik duduk je. Dia akan duduk rumah, lepas tu dia pergi kat pantry, dia nak ambil. Dan saya akan tanya dia. And then saya tengok dia tengok saya. Lepas tu saya tanya, what are you doing? Dia kata, I want to eat. Do you want to, saya tanya dia, nak makan ataupun rasa lapar ataupun saja nak makan sebab nak tengok TV. Sebab
So benda-benda macam ni you kena intervene sebab dia akan jadi habit daripada kecil sampai besar. Sama juga untuk diri kita. Kita perlu makan ke pukul 9 malam. Tadi dah makan dinner pukul 7. Nak tengok TV, nak kunyah-kunyah lagi ya. So ikut masa. So benda ni penting. So kalau tengok macam ni, okey jaga masa makan ikut ketetapan. So kalau tengok kalori, katalah ini untuk orang yang berat badan ideal 1800, dia tak berat badan tak berlebihan. So dia boleh ambil sarapan sikit, minum pagi sikit, makan tengah hari sikit, makan malam sikit. Tapi perlu ke kita minum pagi kalau kita sebenarnya dah sarapan pukul 8, minum pagi pukul 10. 2 hourly feeding macam baby pula. So saya selalu cakap untuk kita yang dah besar ni tak payahlah ambil 2 hourly feeding. 2 hourly feeding untuk baby ya. Jadi bila kita makan, makanan tu akan dicernakan di dalam badan dan dia akan diserap ke dalam usus dan pergi ke salur darah. Dan untuk dari segi saintifiknya gula akan naik dan dia makanan dicernakan, gula akan diserap maksimum lepas 6 jam. Jadi kalau sebelum 6 jam tu janganlah makan lagi the main meal. So kalau boleh tak boleh makan. Itu sebab saya kata diabetes dengan obesiti ni berkait rapat. Jadi kalau dia dah makan dan 2 jam lepas tu dia makan, gula tu akan sentiasa naik. Lepas tu dia tak buat aktiviti. Tak ada aktiviti, jadi gula tu akan ditukar menjadi lemak. Itu menyebabkan obesiti. So makan ikut ketetapan. So petua dia jangan skip. Skip breakfast. Saya skip breakfast, doktor. Saya tak makan breakfast, saya makan lunch. Saya makan brunch. Bila kita tak makan breakfast, kita akan makan banyak pada next meal sebab kita rasa lapar. Okay, jadi kita tak perasan kita makan banyak. Saya selalu cakap ayam seekor pun you boleh habiskan dalam keadaan lapar. Ya, so jangan ambil snacks in between. So kita makan cukup-cukup so that kita tak rasa lapar. Lepas tu kurangkan yang berminyak, karbohidrat atau kanji 50%. Tapi kalau kita tak banyak aktiviti, mungkin boleh kurangkan 40%, setengah orang 30%. Saya tak sampai 50% saya punya karbohidrat. Okay, protein pun kena ada berapa banyak dan kita galakkan ambil sayur dan buah-buahan. Okay, so ini nak turunkan berat badan, boleh makan di luar, saya pun makan di luar. Jadi pesan makanan yang sihat. Janganlah pesan benda yang besar-besar semua. Air gelas besar, Milo dinosaur, macam-macam kat luar ni kalau tengok. Amazing ya. Okey. Sentiasa perhatikan apa yang dimakan. So tengok ni kalori. So kita cakap pasal kalori sandwich. Yang ni simple lah, yang sebelah kanan saya ni. Tengok yang kiri ni, wow, macam-macam ada. Tapi tengoklah kalori dia sampai 600 kilokalori. Banding dengan yang simple ni 250 je maksimum. Okay, so yang viral ni macam-macam lah dia viralkan. Gambar cantik, goreng pisang pun ada goreng pisang cheese. Saya tak tahu macam mana orang boleh telan goreng pisang cheese. Dah lah ada berminyak, letak cheese lagi. Okay, kita dah lebih-lebih pula guna cheese berbanding dengan Mak Saleh. Okay, so bila banyak fat, banyaklah kalori. Banyak kalori akan menyumbang kepada masalah berat badan. Ini ada contoh menu yang kaya dengan sayur, lauk dan sikit je karbohidrat. So tengok masih boleh makan nasi sikit, ada ikan, ada sayur, ada protein kan. So suku-suku separuh. Maknanya yang suku ni nasi ya, bukan suku ni sayur. Ramai orang ambil suku sayur. Suku ni nasi, karbohidrat lebih pada sayur dan lauk, protein ni unsur suku. Okay, sayur tu separuh. Okay, kalau tengok pembadaran itu kita cakap pasal makanan, kalori. Now kita pergi pada exercise pula sikit. Saya tak nak cakap banyak-banyak, mungkin ada soalan. So kalori yang perlu dibakar, kalau kita bakar 8,000 kilokalori, turun 1 kilo je. Tengok betapa susahnya nak turunkan berat badan kalau kita makan banyak. So satu cara senang, jangan makan banyak-banyak, kurangkan pemakanan. Nak turun 10 kilo kena bakar 80,000 kilokalori. Okey, aktiviti fizikal, setiap hari kita perlu aktif. Ada orang cakap, doktor saya naik tangga turun tangga kat rumah. Bila saya tanya pasal exercise lah, itu bukan exercise.
naik turun tangga, berjalan ke sana sini, kerja rumah adalah kita aktif. Maknanya kita bukanlah duduk aja and then order-order daripada maid. Air tu semuanya panggil bibi kan. So kita berjalan, kita turun naik tangga, ini aktif. Okay, aktiviti fizikal atau exercise contohnya yang nombor 2 ni ya, piramid nombor 2. 5 hingga 6 kali seminggu, jika boleh setiap hari. Bila saya tanya buat exercise tak, dia kata buat 2 kali seminggu. 2 kali seminggu tak cukup. Okay? Kena 5 hingga 6 kali seminggu dan 30 minit. So tengoklah boleh banyak yang kita boleh buat. 2 hingga 3 kali seminggu aktiviti regangan. Okay? Dan juga kurangkan duduk depan TV. Kalau saya boleh kongsikan di sini, kawan saya dia selalu buat exercise depan TV. Dia letak dia punya exercise machine depan TV. Jadi dia tengok TV, tengok cerita apa yang dia suka, tapi sambil dia buat exercise. Jadi kurang rasa boring tu. Okey, perbezaan senaman dan aktiviti fizikal. Okey, aktiviti fizikal bukan senaman. Okey, ini aktiviti fizikal, berjalan, mop lantai. Okay, gardening ini adalah aktiviti fizikal. Senaman yang dilakukan berulang kali untuk jangka masa yang ditetapkan, 30 minit sehari. Dia dapat meningkatkan kadar denyutan jantung dan pernafasan. Ramai pesakit cakap, saya mop, saya berpeluh. Saya berpeluh. Berpeluh bukan bermakna dah cukup. Berpeluh saya kata kalau saya berdiri tengah panas matahari pun saya berpeluh. So tak boleh kira peluh, baju basah tu dah kira aktiviti fizikal ataupun senaman. Kena tengok kadar denyutan jantung kita, dia ada peningkatan dia. Selain daripada tu untuk warga emas, perlu lakukan senaman. Contohnya brisk walking ataupun berjalan cepat. Nah, untuk kurangkan berat badan kita kena realistik. Ramai orang dia tak realistik, dia nak turunkan berat badan cepat-cepat. Tak boleh macam tu. Berat badan naik secara perlahan. Kita setiap kali raya kita tukar baju baru sebab baju lama dah tak cantik, dah ketat sikit. So baju baru longgar sikit. Tahun depan lagi longgar, tukar lagi baju baru. Bila tukar baju baru saiz tu bertambah sikit demi sedikit. So puan-puan perasan tak, sebenarnya berat badan kita bertambah secara perlahan-lahan. Jadi bila kita nak kurangkan berat badan, kena juga buat secara perlahan-lahan. Okay, 5 hingga 10%, 0.5 hingga 1 kilo seminggu contohnya. Okay, lepas tu kita kekalkan berat badan baru. Untuk jangka masa panjang, kita kurangkan lagi dan juga kekalkan lagi. Macam ni contoh dia. Katalah kita start dengan 98 kilogram, kita kurangkan pemakanan kita, jadi minggu pertama kurang setengah kilo, kedua setengah kilo, jadi 2 minggu kurang 1 kilo, bila minggu keempat kita dah kurang 2 kilo. Jadi kita maintain ni dulu. Okay, so maintain 96 untuk 2 minggu atau 3 minggu, lepas tu baru turunkan lagi. Lepas tu maintain lagi, turunkan lagi. Jadi dia akan secara landai, graf tu dia akan turun dan maintain. Kalau kita turunkan cepat-cepat, dia akan cepat naik. Ya. Itu sebab ubat-ubatan dia tak kekal lama. Ya. So kalau tengok kaedah rawatan obesiti, of course kita sentiasa tekankan diet dan aktiviti fizikal. Untuk setengah pesakit kita bagi ubat, tapi dia punya pengurangan kurang. Kalau kita combine diet dan bagi ubat, the reduction ataupun pengurangan berat badan tu lebih banyak. Of course pembedahan untuk kes-kes yang teruk akan dapat mengurangkan lebih banyak berat badan. Okey, saya rasa tu je Dr. Ilmi, kalau ada soalan, sebab saya try nak simplekan Okey, terima kasih Prof. Dari apa yang Prof kongsikan tadi sangat menarik dan apa yang saya lihat, saya tertarik dengan ayat yang Prof bagi menimbulkan satu rasa celik akal juga lah kan, berkaitan dengan satu ayat untuk memudahkan kita berlaku penurunan berat badan tu, sebenarnya nak menjaga cara pemakanan kita tu. Maksudnya
bila kita nak makan, kita tanya dulu sama ada kita lapar ke ataupun saja nak makan. So itu kita boleh mengawal kita punya berat badan kita lah supaya tidak terus meningkat sebagaimana yang Prof kongsikan sebentar tadi. So untuk yang seterusnya, saya ada juga beberapa soalan Prof, tapi saya utamakan dulu apa yang soalan-soalan daripada penonton di luar sana dulu. Kalau lihat dekat sini ada satu soalan Prof, dia kata untuk mengelakkan masalah obesiti, apakah perkara paling utama yang perlu dilakukan? Sama ada nak jaga pemakanan ke Prof ataupun nak buat exercise? Masing-masing mana lebih utama? Soalan yang sangat bagus saya rasa. Actually kita kena buat dua-dua. Okay, kita kena buat dua-dua. Sebab bila kita kurangkan pemakanan, kita ni macam Tuhan jadikan kita daripada tanah kan, kita back pada kejadian kita, dan bila kita tengok world map tu 70% adalah air, dan diri kita about 60-70% pun adalah air. Bila kita kurangkan pemakanan, yang kurang tu sebenarnya air. Kalau kita puasa kan, bulan Ramadan coming soon, ada orang start buat puasa sunat hari ni bulan Rejab dah. Jadi bila kita puasa, kita petang tu bila kita ukur timbang memang kurang 1 kilo sebab sebenarnya air. Okay, so kita akan rasa berat badan kita kurang, tapi dia lebih banyak pada air, not so much of bakar lemak. Kalau kita nak bakar lemak tu, kita masih kena buat exercise. Bila kita bakar lemak, then kita akan develop kita punya muscle ataupun otot. Bila kita punya muscle banyak, kita jadi lebih tegak. Untuk bila kita ni, saya pun semakin berusia kan, bila kita muscle kita kuat, tegak, kita tak senang jatuh. Okay, kita tak senang jatuh dan kuranglah komplikasi. Itu sebabnya kita tengok ramai warga emas di luar sana, dia sarkopenia kita panggil. Dia mungkin kurus ataupun mungkin dia berisi sikit, tapi sebenarnya dia semua dia lembik-lembik je, dia tak tegak. Jadi dia senang jatuh, tak tegak lah. Ya, so balik pada soalan tadi, dua-dua penting. Kita kena buat exercise dan juga kena jaga pemakanan untuk mengawal berat badan. Dia tak boleh dengan satu saja. It doesn't work. Okey, terima kasih Prof. Mungkin soalan daripada Puan Hazalina berkait dengan soalan pertama tadi. Maksudnya kat sini, boleh tak Prof ulas pengambilan air yang cukup dalam sehari? So daripada soalan ni mungkin berlaku kekeliruan sebab ada juga yang mengatakan ambil air yang berlebihan pun tidak bagus juga untuk badan. So sebenarnya berapa pengambilan air yang cukup sebenarnya dalam satu hari tu Prof? Okay, right. Pengambilan air, ramai yang tulis kalau tengok dalam internet, dalam majalah semua dia kata 7 ke 8 gelas setiap hari. That is basically secara dasarnya, tapi bergantung pada individu. Setengah tu dia kalau ada masalah buah pinggang, ada masalah jantung, kita tak boleh nak cakap kena ambil sampai 8 gelas. Nanti esoknya masuk hospital sebab susah nafas, sebab air berkumpul kat paru-paru. Jadi dia atas individu. Kalau orang yang sihat juga bergantung kepada aktiviti fizikal dia. Kalau dia lebih banyak buat aktiviti fizikal, contohnya orang kerja lah, tengok orang yang kerja office, saya duduk dalam aircon. Sekarang ni pun sejuk, aircon kuat. Jadi saya tak minum air banyak. Kalau tak, every half an hour saya ke toilet. So kalau 6 ke 8 gelas yang biasa tu untuk orang yang biasa kot. Kalau kita rasa kita ada rasa dahaga, thirsty. Kalau kita rasa dahaga, kita minum air. Kalau sebab badan kita, Masya Allah, Tuhan jadikan perfect. Kita ada mekanisme yang bila kita rasa haus, kita ada thirst center. Kita akan pergi minum. So bila kita minum dan rasa cukup, rasa haus tu hilang. Tapi ada juga keadaan di mana orang tu suka minum, dia pergi buang air banyak. Dia panggil polydipsia ataupun polydipsia sebab banyak minum air. Ada setengah tu dia ada masalah di pituitary dia tak boleh nak kontrol kencing dia. Jadi dia banyak kencing, jadi dia kena minum air banyak. Yang tu kalau sampai memudaratkan, kita akan bagi ubat untuk kurangkan dia punya kencing. Jadi dia bergantung pada orang. Balik pada soalan tadi, sebenarnya bergantung pada orang. Kalau dia ada setengah penyakit yang menghalang dia minum air banyak, memudaratkan, jangan minum air banyak. Tapi kalau dia tak ada masalah, dia boleh minum bergantung pada rasa haus dia.
dan should be okay. There's no exact amount actually. 6 ke 8 gelas sebagai guide sahaja. Okey. Saya harap menjawab soalan tu. Okey, Prof. Tadi daripada slide yang Prof kongsikan tu, saya tertarik dengan satu yang Prof kongsikan. Obesiti itu berpunca daripada pengambilan ubat-ubatan, Prof. So contohnya individu yang ada penyakit ubat darah tinggi, individu yang mengambil ubat-ubatan yang memang mereka ni dah tak ada pilihan lain lagi, dah terpaksa mengambil ubat tersebut dan akhirnya berlaku peningkatan berat badan ataupun obesiti itu sendiri. So sebenarnya apakah langkah ataupun cara tertentu, Prof, dia mengambil ubat tapi masa yang sama tidak berlaku peningkatan berat badan, Prof? Okay, right. Ubat yang saya sebutkan tadi contohnya steroid. Steroid banyak doktor gunakan untuk pesakit asma, mereka yang ada masalah rheumatoid arthritis, sebab steroid ni very anti-inflammatory yang sangat bagus, anti radang yang sangat bagus untuk kurangkan kesakitan pesakit. Dan biasanya doktor akan bagi dengan dos yang dikawal. Ya, dia akan bagi katalah 40 mg sehari dan dia akan turunkan dos tu sehingga 5 mg dalam masa 2 minggu. Jadi kita kawal dos tu, jadi dia tak adalah dan bukan secara ambil ubat tu secara untuk jangka masa yang lama. Dia kalau ambil steroid tu untuk jangka masa yang lama dan dia akan menyebabkan masalah berat badan dan juga masalah kencing manis. Tapi kalau setengah doktor mungkin yang junior ataupun yang di luar sana yang yang tak ada rekod tentang pesakit. Ini lebih berbalik kepada pesakit yang suka doktor shopping. Dia pergi klinik ni, dia ambil ubat, lepas tu tukar klinik lain. Jadi doktor ni, dia masing-masing dia ada confidentiality pesakit. Dia tak share dia punya rekod kan. Jadi kita tak tahulah apa doktor A bagi, apa doktor B bagi pada pesakit yang sama. Doktor C pun mungkin bagi ubat yang sama. Jadi memanjanglah dia ambil ubat steroid. Itu pentingnya untuk stick ataupun stick pada satu doktor saja, jadi rekod sentiasa ada, jadi doktor tahu ubat apa yang dia ambil secara kronik atau berpanjangan. Dan biasanya kita takkan bagi lama-lama. Tapi kalau pesakit perlu ambil ubat tu, kita ada ubat baru yang kita panggil untuk masalah rheumatoid arthritis. Contohnya kita akan panggil steroid sparing agent untuk kurangkan rasa sakit dan sebagainya. Walaupun ubat tu lebih mahal, tapi sebab masalah steroid yang menyebabkan obesiti dan diabetes, kita tak bagi lama. Untuk antidepresi, ubat psikiatri banyak yang menyebabkan peningkatan berat badan, tapi ada juga ubat-ubat baru walaupun lebih mahal yang kurang menyebabkan masalah berat badan. Tapi bila cakap pasal depresi dan ubat anti psikotik ini semua, dia berkait rapat. Kadang-kadang depresi itu sendiri menyebabkan wanita atau lelaki pun menjadi murung. Bila menjadi murung, hormon kortisol akan dirembeskan. Hormon kortisol itu juga menyebabkan seseorang naik berat badan. Sebab kortisol adalah steroid. Jadi dia berkait rapat. Okey, tapi sebenarnya kalau ubat tu sendiri doktor akan bagi dengan dos yang very minimum dan juga jangka masa yang pendek, sebab kita tahu apakah kesan sampingan ubat. Kalau beta blocker untuk darah tinggi, kita bagi dos yang rendah. Ini beta blocker yang zaman-zaman dulu. Sekarang kita ada beta blocker yang kelas yang baru dan sebagainya. Dan juga bila bercakap tentang ubat darah tinggi, banyak lagi ubat darah tinggi lain yang boleh digunakan sekarang ni. So banyak jenis ubat. Okey, Prof. Kalau tengok dekat sini banyak soalan, Prof. Mungkin saya boleh kena pilih-pilih sahaja soalan sebab ada 28 lagi mesej yang tak ikut dengan masa yang sepatutnya kita tamatkan pukul 11. So saya akan pilih sahaja soalan-soalan, dan mohon maaf pada penonton-penonton yang saya lihat banyak soalan-soalan sini yang tak dapat saya bacakan disebabkan kecukupan masa. Dan soalan-soalan ni saya akan pilih, dan soalan pilihan dekat sini maksudnya dekat boleh tak Prof ulas apa pemakanan yang boleh diambil bila kita makan di luar dan pengambilan snack yang bagus? Okay, right. Okay, saya suka bagi contoh diri saya sendirilah. Contohnya saya pergi makan di luar kan, saya akan pilih kedai yang dia offer salad.
Ya. Jadi saya akan start dengan salad dulu dan makan benda lain, karbohidrat. Kalau kita tengok contoh makanan, of course makanan Melayu pun kita makan. Tapi masalah zaman sekarang, kita dah semakin maju. Bila semakin maju, semakin moden ni, kita kurang bergerak berbandingan dengan orang dulu-dulu. Walaupun kita makan nasi, orang dulu makan nasi. Dulu orang dulu makan nasi, dia pergi ladang, pagi-pagi makan nasi. Zaman sekarang saya kata tak boleh lagi breakfast dengan nasi sebab kita bawa kereta pergi tempat kerja, lepas tu kita duduk dalam office. Kecuali kalau kita kerja sebagai buruh binaan ataupun kita nak pergi Tore Getah, bolehlah makan nasi. Jadi contohnya itu kalau dari segi pekerjaan dan makan di rumah. Kalau makan di luar ni mungkin kita jangan order nasi goreng. Ya, nasi goreng tu kalori dia tinggi sebab dia dah campur semua, nasi tu dah bergaul dengan minyak dan tak banyak sayur. Order nasi putih, jadi kita ambil sikit dan order lauk. Order lauk mungkin sayur 2 jenis, lauk 1 jenis. Dan lauk tu kita janganlah order semuanya yang goreng-goreng, mungkin ada yang bakar. Ya, so kena tengok macam tu. Masih boleh makan di luar dan jangan order, okey air sirap, orderlah air suam. Okay. Lepas tu pergi jalan-jalan dulu, window shopping, bakar dulu kalori tu sikit and then pergilah minum kopi tanpa gula. Itu yang saya buat. Weekend is the time that saya rehat dengan suami dan anak, makan di luar. Ada satu hari tu untuk masak, satu hari untuk rehat lah, makan di luar. Jadi saya masih makan di luar, jadi kita kena order benda yang sihat. Kalau ramai orang suka pergi kedai mamak kan. Okey, saya pun pergi kedai mamak. Tak adalah saya tak pergi kedai mamak. Tapi janganlah pergi malam-malam. 12 malam pergi kedai mamak. Okey. Dia sebelum kita tidur ni 3 jam kalau boleh jangan makan. Okey, sebab lepas tu kita akan tidur, tak bakal apa-apa kita tidur lena macam tu kan. Bukannya buat exercise tu. Jadi kita kena nak pergi kedai mamak, pergilah awal-awal, pukul 6, pukul 7. Jangan pergi pukul 12 malam. So, kalau order, janganlah semuanya order mi goreng, Maggi goreng, semuanya goreng-goreng. Lepas tu semua rasa, 5 orang anak beranak semua rasa benda yang sama. Semua high calorie. Adalah order yang ni, rasa sikit-sikit ataupun kalau makan dengan budak kecil kan, jangan order 1 pinggan untuk budak kecil. Lepas tu mak bapak ni dia sayang. Dia habiskan anak dia punya. So dia dah double makanan dia habiskan, budak punya dia habiskan. Untuk budak tu minta pinggan kosong. Tu you share dengan budak. Tu satu cara. Ya. Tapi janganlah pergi makan kat luar hari-hari. Okey, satu tak bagus untuk ekonomi dan satu tak bagus untuk kesihatan lah. Ya, sebab yang kat luar tu kita perlu akur. Mereka semua nak untung kan. Bila nak untung, kebanyakannya akan beli barang yang yang asalkan boleh lah. Okay, saya tak naklah cakap banyak. Tapi dan dia nak sedap aja dan banyak MSG, banyak sebut perasa digunakan. Siapa yang ada darah tinggi, garanti darah tinggi susah nak kontrol. Sekali-sekala untuk dengan family boleh. Satu lagi saya nak tambah sendirilah di sini. Ramai orang kata wanita me time, dia dah masak kat rumah, me time dengan kawan-kawan kat luar. Me time dia pergi minum kopi lah apalah, okey. Why don't kita adakan me time untuk buat exercise? Okay, me time is me time to exercise. Untuk aerobik dengan kawan-kawan, untuk ni. So kena buat macam tu juga saya rasa. Okey Prof, mungkin ni soalan terakhir Prof, sebab kita pun dah 11 lebih. Saya pernah baca katanya detox tu adalah sekadar mitos. Adakah betul pernyataan tersebut dan macam mana pula dengan produk minuman detox yang berada di pasaran tu Prof? Sorry, minuman apa? Detox. Okay, right. Okay. Frankly speaking, saya tak pernah baca pun pasal, ataupun kalau dikata detox saya just brush off, saya tak baca pun. Kita kena faham orang yang jual detox ni semua yang wawarkan di internet, dia sumber pendapatan dia. Dia nak jual, dia jual lah. Okay. Mungkin dia kata sometimes not everyone will tell you the truth, right? So benda tu kita kena aware juga. Sebagai orang yang ada pendidikan ya, di luar sana mesti faham, nothing comes easy. Saya selalu cakap dengan pesakit again. Okay, you nak suruh anak dapat A, you suruh anak tu practice, buat revision, ulang kaji. Lepas tu you nak kurus, you pergi ambil detox.
Does it make sense or not? It doesn't make sense kan? Tak logik. So nothing comes easy. Kita nak senang, kita kerja. Kita nak berjaya dalam career pun kita usaha. Sama juga untuk sihat, kita usaha ke arah itu. So detox lah, 3-in-1 yang merawat diabetes, sakit jantung, banyak-banyak jus lah ni. Tak logik dari segi akal. So kita kena fikir logiknya, ada ke tidak logiknya di situ. Itu saja. Okey, terima kasih Prof. Dan saya rasa itu sahajalah untuk kita pada penghujung kita punya sharing hari ini Prof. Dan terima kasih banyak-banyak Prof. Banyak sangat info yang dikongsikan selain apa yang Prof kongsikan berdasarkan slide, tapi soalan-soalan daripada penonton di luar sana tu banyak membantu untuk kita lebih memahami berkaitan dengan isu wanita, obesiti dan wanita. Dan kalau lihat dari segi soalan-soalan yang dikemukakan, semua ni yang bagus-bagus yang nak ditanya kan, tapi kita tak ada masa untuk dijawab oleh Prof Dr. Nurlaila. So, Itulah saya nampak intermittent fasting. Izinkan saya sekejap. Sebab saya pun buat study intermittent fasting di kalangan jururawat di HCTM. Intermittent fasting dengan kata secara ringkasnya sebenarnya adalah reducing kalori sahaja. So pada saya, why you nak torture yourself buat intermittent fasting, itu Mak Saleh punya cara. You nak puasa, buat puasa sunat Isnin Khamis atau puasa hari-hari. Tapi buka puasa tu kena kontrol lah, jangan makan berlebihan. So intermittent fasting secara dasarnya pengurangan kalori. Kita boleh kurangkan kalori, makan breakfast sikit, lunch sikit, dinner sikit. Itu saja sebenarnya, and it's more sustainable. Itu adalah norm, kita makan 3 kali sehari main meal. Jangan buat intermittent fasting dan torture diri, memang not sustainable. Okay, kalau tengok soalan ni. Dan untuk diabetes patient, jangan buat intermittent fasting, dangerous sebab makan ubat kencing manis. Maksudnya lebih baik berpuasa terus ya Prof, banding buat intermittent fasting tu. Apa dia? Maksudnya lebih baik berpuasa terus dengan kita yelah, dapat pahala kan. Intermittent fasting dapat apa kan? Kita nak pahala dan nak sihat. Itu simple ya. Pada saya itu simple. Okey, ini sesuai lah Prof. Kalau siapa yang mengenali Prof Dr. Nurlaila, di segi fizikal di luar ni memang sangat comel orangnya. Kecil molek, orang yang menjaga berat badan dengan ilmu yang dimiliki sekaligus diaplikasikan untuk diri sendiri. Dan terima kasih Prof dengan apa yang dikongsikan hari ini. Macam saya kata tadi, banyak manfaat, banyak ilmu baru yang kami perolehi, dan insya-Allah kalaulah akan datang punya siri, mungkin boleh dicadangkan Prof kongsikan lagi berkaitan dengan topik-topik seterusnya berkaitan dengan wanita dan juga obesiti yang mungkin lebih padat lagi dan sebagainya dari segi ulasan lanjut selain pada apa yang diceritakan pada hari ini. So itu saja untuk program webinar pada hari ini, dan jangan lupa untuk mengisi. Saya lihat dekat situ dah tertera link kan, daripada tadi lagi link untuk kehadiran. Daripada awal lagi dah ada minta link, dah di hujung ni dah tertera, dan jangan lupa isi maklumat di link kehadiran tersebut. Dan untuk itu bagi pihak saya mengucapkan berbanyak terima kasih. Saya dan juga pihak Pusat Kepimpinan Wanita. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kerana memberikan kerjasama untuk mendengar webinar selama 1 jam, dan saya lihat dekat kehadiran tu hampir 500 orang tadi yang mendengar. Dan saya harap dengan apa yang dikongsikan tersebut boleh diaplikasikan untuk manfaat pada diri sendiri dan juga ahli keluarga dan juga siapa sahaja. Dan kita akan jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah untuk webinar yang seterusnya yang akan dianjurkan oleh Pusat Kepimpinan Wanita dan di webinar yang berkaitan dengan kesihatan. Dan itu saja Prof. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih semua. Dan saya mohon maaf sepanjang saya menjadi moderator pada webinar kali ini ada berlaku kekurangan, kesilapan dan sebagainya, dan saya mohon maaf. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bye.